Falamma nasu ma zukiru bih. Allah sebut, ada di kalangan kamu ni orang yang kalau kita sebut pada dia buat tauti je, tak nak dengar je perintah Allah. Dia buat lupa je perintah Allah. Tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat. Lawan Allah ni, terang-terangan lawan Allah. Allah sebut orang macam ni kadang-kadang kita tegur dia. Kamu ni minum arak ni, kamu tak takut ke? Dia tak peduli apa engkau dengan aku. Aku minum arak tak mabuk-mabuk pun, dia sebut. Ada orang kita ni kan yang berani terang-terangan, tinggal solat terang-terangan, yang buka aurat terang-terangan. Allah sebut orang ni, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Berhati-hati kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan sentiasalah dalam hidup kamu ini kamu memandang bekalan apa yang kamu akan bawa untuk kamu hadapkan di hadapan Allah nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, kerana Allah tahu setiap fi'il perangai yang kamu lakukan sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat di mana kita dapat datang dan bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Tiba-tiba Allah pilih kita untuk datang bertamu sekejap di antara maghrib dan juga isyak ini. Mudah-mudahan bila kita diberi peluang oleh Allah untuk kita bertamu ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Syukurnya kerana Allah bagi peluang pada kita dalam sibuk-sibuk kita dan banyaknya tugasan harian kita, kita datang juga sekejap. Datang sebagaimana yang disebut tadi dalam ayat yang saya baca sebentar tadi. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni sepanjang hidup kita ni sentiasa hidup dalam keadaan memandang apa bekalan yang kita akan bawa untuk menghadap depan Allah nanti. Yang ni yang perkara yang perlu kita hayati betul-betul dalam diri kita. Kerana ramai di kalangan kita ini, bila sebut saja tentang memandang perjalanan bekalan apa yang perlu kita bawa, ramai di kalangan kita terperangkap dengan nikmat-nikmat dunia. Kita hidup di atas dunia ini, sama ada kita terperangkap dengan dunia ataupun kita sesat dengan dunia.
sesat dengan dunia ni, ramai di kalangan kita begitu, yang menyebabkan kita tak ada bekalan bila kita menghadap depan Allah nanti. Tuan-tuan, sebelum daripada kita hurai ayat yang saya baca sebentar tadi, kita kena maklum bahawa dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini, Allah tak jadikan hidup untuk dunia saja, tidak. Dalam hidup kita ni, kita kena imani keyakinan pada diri kita, di mana bahawa lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga dalam hidup kita. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Di kalangan kita akan menghadap di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Allah jadikan hidup lagi di alam yang keempat, yang kita kena hidup balik lepas pada ini. Dipanggil alam mahsyar, alam yang dikumpulkan balik dan dibangunkan balik kita. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Allah jadikan hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima ni dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Sampai pada alam yang kelima, hidup kita ini, Allah jadikan kita pernah hidup di alam yang pertama sebelum daripada ini. Alam pertama ni dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu pernah kita hidup sebelum daripada ini. Saya yakin di kalangan kita ni tak ada seorang pun yang disebut bahawa dia dalam hidup dia lahir daripada buluh betung, misal contohnya. Tak ada di kalangan masing-masing, yang di kalangan kita orang alam impian ini, dia sebut saya lahir daripada yang disebut dengan saya lahir daripada buah labu, ustaz dia sebut. Semua di kalangan kita pernah hidup alam yang pertama dahulu, dia panggil alam kandungan ibu. Sekarang kita sedang yakin kita hidup di alam yang kedua baru. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam ini, kita kena hidup lagi alam yang ketiga. Alam ketiga ni bukan alam yaumul amal, bukan alam untuk kita beramal. Tapi alam ketiga ni alam yaumul jaza, hari yang Allah akan mula balas. Bila sampai peringkat amal bukan hari untuk kita beramal lagi, tapi hari yang disebut dengan hari pembalasan ini, dalam Al-Quran Allah cerita ramai di kalangan kita ni terkejut dengan kematian dalam hidup mereka. Allah cerita di kalangan kita bukan sekadar terkejut, bahkan timbul penyesalan. Di kalangan kita ni, bila masuk dalam kubur, ramai di kalangan kita ni menyesal je dalam hidup masing-masing. Yang ni yang berlaku, Allah cerita 2-3 kali penyesalan-penyesalan yang timbul bila orang dah mula masuk dalam kubur. Bukan masuk dalam kubur lagi, bahkan orang hidup waktu mana dekat nak mati itu pun menyesal. Kita ni, kita sebut dua benda ni terjadi. Yang pertama terkejut, yang kedua menyesal. Terkejut tu satu, ramai di kalangan kita ni terkejut bagaimana kematian yang berlaku. Masuk dalam kubur kita terkejut. Kita tak payah cerita orang yang masuk dalam kubur terkejut. Kita yang hidup ni pun kita rasa terkejut dengan kematian sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita kan ramai di kalangan kita ni, yang bila dia menghadap depan Allah, kita diberitahu mati sahabat kita ni. Mati, kita sebut demikian. Kenapa mati? Kita tanya. Kenapa mati? Kerana orang kita ni tak ada perasaan untuk bersiap untuk kematian itu. Dalam hidup kita ni, kita hidup dalam keadaan yang kita terlampau leka dengan kehidupan dunia. Kita tak ada persiapan. Bila diberitahu saja orang ni mati, kita terkejut. Mati? Kenapa dia boleh mati? Kita tanya. Kenapa dia mati? Dia umur kan muda lagi, baru 30 tahun mati. Kita terkejut. Dia penyakit ke? Tak, dia tak ada penyakit. Habis itu macam mana dia mati? Dia mati bila bangun daripada tidur, kejut-kejut dia tak bangun dah. Kita pun rasa terkejut. Allah, mati. Dia tak makan ubat ke? Kita tanya. Makan, dia ada vitamin dia makan. Dia tak jogging ke tiap-tiap pagi? Kita tanya. Jogging, tiap-tiap pagi jogging.
Habis tu macam mana boleh mati? Kita ni terkejut. Orang yang seusia kita, muda daripada kita, tiba-tiba boleh mati. Tuan-tuan, kita ni terkejut. Orang yang mati tu lagi terkejut. Orang yang masuk dalam kubur tu lagi terkejut. Allah, mati aku disebut. Mati aku. Kejutan dalam hidup. Mati ni umur 70 tahun pun terkejut. Umur 90 tahun pun terkejut kematian. Itu satu kejut. Yang terkejut tu tak apa lagi. Yang masalah yang timbulnya ialah menyesal. Yang kedua ni timbul penyesalan. 99% orang yang meninggal dunia ni menyesal. Orang, kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur section 21 tu, kebanyakan orang dalam kubur section 21 akan kata apa dia? Untung kalian, kerana kalian masih lagi hidup. Kami ni dalam kubur ni, kami rasa penuh dengan penyesalan dalam hidup kami. Kenapa penyesal? Allah cerita 2-3 kali menyesal dalam hidup ini. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang mengenai penyesalan. Kali yang pertama kita mula menyesal bila? Bila berdiri malaikat maut, berdiri di hadapan muka kita, mula timbul penyesalan. Malaikat maut berdiri depan muka kita, mula kita nampak malaikat maut dah berdiri. Lalu di saat tersebut malaikat maut sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepantah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, mulut masing-masing ni akan sebut. Allah sebut. Tiap-tiap di kalangan kita ni akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dalam hidup, jangan bagi mati lagi malaikat. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Aku nak jadi hamba Allah yang saleh. Biarlah sempat pergi masjid kejap malaikat disebut. Biarlah aku mati di saat mana keluarga aku mengelilingi aku. Wahai malaikat, wahai malaikat, dia minta dengan malaikat. Allah jawab pada orang ni. Bagi tahu malaikat, orang yang nak mati ni, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal di kalangan kalian, kerana Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang bila sampai saat yang sedemikian rupa. Lalu kita mati. Bila kita mati ni, bila kita menghadap mati ni bila? Sekejap je. Di antara jasad kita, roh kita keluar daripada jasad kita, menghadap di hadapan Allah. Bila menghadap di hadapan Allah, kemudian Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin, ataupun tentukan dia dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut tentukan tu, roh kita mula turun balik, berada di hujung kepala masing-masing. Diri di hujung kepala kita. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita nampak siapa yang datang nak siapkan tu badan kita. Bila orang buka butang baju kita ni, kita mula sebut pada malaikat, wahai malaikat, kita sebut pada orang yang buka butang baju kita, perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Kita sebut demikian. Masing-masing kita boleh rasa saat mana orang tekan ari-ari kita. Kita boleh rasa saat mana orang mula mandikan jenazah kita. Kita nampak berapa ramai jumlah yang sembahyangkan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana diusung jenazah kita. Bila kita diusung jenazah kita ini, kemudian kita boleh rasa saat mana orang mula bawa jenazah kita sampai ke liang lahat. Bila sampai ke liang lahat, kita boleh nampak berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan di hujung kaki kita, mula berdiri untuk sesi soal jawab, untuk kita memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Bila kita turun saja dalam liang lahat saja, bila masuk saja dalam liang lahat, kita bau tanah depan muka kita. Kita dengar cacing-cacing mula bercakap di bawah telinga kita. Tanah di bawah telinga kita mula sebut, wahai anak Adam, sekejap lagi kamu akan lihat apa yang kau akan lakukan pada kalian sekejap lagi. Kita mula hidup di alam yang ketiga. Waktu mana hidup di alam ini,
Masing-masing sebut. Kali yang kedua mula menyesal. Tengok saja, mula orang mula tutup liang lahat kita. Bila orang tutup liang lahat kita ni, kita mula sebut pada malaikat, Rabbirji'un. Malaikat boleh bagi tahu tak pada Allah, bagi peluang hidup balik malaikat, nak hidup kembali. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Bila masuk dalam kubur tu, sebut pada malaikat, malaikat bagi peluang malaikat, aku nak hidup balik malaikat, bagi tahu pada Allah, aku nak hidup kembali malaikat. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup kembali. Inilah kalimah yang disebut oleh orang dalam kubur itu. Orang dalam kubur tu, di kubur section 21 tu, masing-masing sebut Rabbirji'un, Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup kembali, wahai Tuhanku. Malaikat kata apa dia? Allah jawab pada malaikat, malaikat, kamu tolong sebut pada orang dalam kubur ni, bagi tahu pada dia, kalla, sekali-kali tak akan berlaku. Jangan kamu harap kamu hidup balik. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu yang bercakap, mulut lapas kamu je kamu nak sebut nak hidup, nak hidup. Tapi kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu saat barzakh yang kamu kena lalui sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hidup ke tak hidup? Hidup. Allah, bila Allah cerita dalam hidup ni, kamu jangan fikir hidup ni untuk dunia saja, jangan. Jangan hidup ni kita fikir biar duit banyak, kita fikir biar pangkat besar, kita fikir dalam hidup kita biar pengaruh yang ramai. Jangan kamu fikir yang ni je. Hidup ini banyak sangat perangkap hidup, perangkap, orang terperangkap. Lalu Allah sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kamu pandang benda apa yang kamu kena bawa besok. Besok-besok tu bila? Dalam kubur. Ulama sebut kali yang kedua kamu akan menyesal. Bila masuk dalam kubur kamu menyesal. Allahu akbar. Tuan-tuan, tak ada faedah langsung kita kalau kita hidup harta banyak, duit banyak, pangkat besar, kemudian pengaruh ramai, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada faedah langsung. Tak ada faedah langsung, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ke bila tuan-tuan boleh hidup damai, tenang, seronok atas dunia, bila masuk dalam kubur, tuan-tuan ingat ke tuan-tuan akan selesai ke? Saya akan selesai? Tak. Ramai mana orang yang masuk dalam kubur, dia sebut pada Allah, balik mula ya Allah, nak hidup ya Allah, nak hidup. Kenapa nak hidup? Allah cerita dalam Quran, bila masuk dalam kubur ni, berbeza-beza di kalangan kita, kerana tak bersiap. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan hanyut je. Hidup kita ni, kita tak ada pun persiapan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah nak suruh kita ni bersiap. Rasulullah cerita terus, orang cerdik di kalangan kamu siapa? Orang cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang rumah besar, tak. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang memiliki kereta mewah, tidak. Orang yang cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang memiliki pangkat, keturunan dan hebat dalam hidup dia, tidak. Rasulullah sebut terus, orang yang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang memiliki rupa paras yang cantik. Orang cerdik di kalangan kamu, Rasulullah sebut terus, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsah. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu bukan orang yang PhD banyak, bukan orang memiliki profesor, memiliki doktor, memiliki pangkat datuk, datin dan sebagainya. Tak. Allah tak jadikan yang ni kemuliaan dalam hidup. Kemuliaan dalam hidup kamu bila? Orang yang hidup dia memiliki persiapan untuk saat dia menghadap di hadapan Allah nanti. Yang ni mandanan amsah. Orang yang hidup dia menyiapkan diri dia untuk dia masuk dalam kubur nanti. Masuk dalam kubur ni untuk apa dia? Kubur dia menjadi syurga. Pada mahsyar dia menjadikan dia orang mukmin. Bila sampai kemuncak dalam hidup dia, dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni matlamat yang jelas dalam hidup untuk dia berjalan dan dia melalui saat-saat pengembaraan yang panjang di hadapan dia untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti.
Sebab tu bila Rasulullah sebut orang yang bodoh siapa di kalangan kami, orang yang bodoh Rasulullah sebut manittaba'a hawahu, orang yang hidup dalam keadaan ikut je hawa nafsu, layan je hawa nafsu. Ramai orang kita ni melayan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, Allah sebut, kamu tak nampak ke orang yang hidup melayan hawa nafsu? Tuhan dia hawa nafsu dalam hidup. Siapa dia? Allah sebut orang ni, na'udzubillah min dzalik, kita jangan masuk dalam kelompok ini. Siapa orang yang macam ni? Bila dia masuk dalam kubur dia terkejut. Masuk dalam kubur ni orang yang disebut zalim pada diri sendiri, orang yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Tuan-tuan, kalau kita tanya, ada ke orang yang hidup buat khianat? Ada, ramai. Buat khianat pada diri sendiri. Ramai di kalangan kita yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa? Orang yang dengar azan tapi dia tak datang sembahyang, dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ni kelompok yang pertama yang menyesal. Masuk kubur menyesal. Kenapa menyesal? Buat khianat pada diri sendiri. Kenapa buat khianat pada diri sendiri? Kita tanya, ada ke orang buat khianat pada diri sendiri, Ustaz? Oh, ramai sangat. Orang yang jenis buat zalim pada diri sendiri. Dia tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri sendiri. Kan biasa kan kita dengar ibu-ibu yang berbangga terhadap anak dia. Dia sebut, Ustaz, anak saya mencuri tak, menipu tak, zina tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Yang hidup sebut tak, dia panggil. Dia tak buat khianat pada orang. Memang dia tak buat khianat pada orang, tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Mati dalam keadaan tak ada orang alim yang ditumpang ilmu. Masuk dalam kubur, malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu hidup atas dunia dahulu, kamu belajar hadis dengan siapa? Nama guru kamu nama apa? Yang kamu tumpang ilmu dengan siapa? Oh, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Oh, tak sempat malaikat. Dia jawab. Dia jawab dalam kubur tu, bila malaikat tanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami ni orang yang tak ada kesempatan nak belajar dahulu. Saya biasa sebutkan, di antara kezaliman pada diri sendiri apa dia? Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran ni di antara kezaliman pada diri sendiri. Orang alam impian ni jangan ada di kalangan kalian tak boleh baca Quran. Kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian pastikan kalian tak mati para ahli. Jangan ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Bila dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Facebook lagi boleh baca. Update tiap-tiap hari. Facebook. Yang dia sendiri buat zalim pada diri sendiri. Mati dalam keadaan buat zalim ni ramai di kalangan kita. Mati dalam keadaan dia tak sempat bersedekah. Ni sedang zalim pada diri sendiri. Harta banyak, duit banyak, kumpul harta, tak guna pun untuk kerja Islam. Habis. Bila dia mati, dia kena jawab terhadap harta yang dikumpulkan itu. Sayang dalam hidup, kita mati dalam keadaan yang buat zalim pada diri kita sendiri. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri terlampau ramai di kalangan kita. Masuk dalam kubur, malaikat tanya, qalu fi ma kuntum. Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah buat bumi itu sempit sangat kepada kamu. Susah sangat ke kamu nak cari orang-orang alim sikit, kamu nak tumpang ilmu dengan mereka? Kita ni kan patutnya bila kita tak ada ilmu, carilah ustaz-ustaz, cari ustazah-ustazah. Bila kita tak boleh baca Quran, jumpa dengan AJK masjid, bagi tahu AJK, tuan saya tak boleh baca Quran tuan, boleh tak tuan tolong saya biar saya selamat sikit dalam kubur nanti. Kita bagi tahu pada AJK, biar AJK tolong kita.
Tapi jangan pula AJK pula tolong jawab. Saya pun tak boleh baca juga katanya AJK. Jangan pula AJK jadi demikian. Nak sebutnya kita ni bila orang yang tak boleh baca Quran, kita tolong. Orang ni tolong baca Quran. Rasulullah sebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula. Tulis nama di kalangan kita. Penduduk alam impian ni berapa ramai dah boleh baca Quran, berapa ramai tak boleh baca Quran. Yang boleh baca Quran, tolong ajar orang yang tak boleh baca Quran. Patut bayar banyak mana bayar. Patut kita guna harta benda kita guna. Kerana benda ni benda yang nak suruh selamat dalam kubur nanti. Ni di antara benda. Bila masuk dalam kubur, kita boleh selamat. Di antara benda yang kita boleh selamat. Masuk saja dalam kubur, dia tak boleh. Dia kata, Allah tak sempat malaikat. Malaikat tanya balik, bumi tu sempit ke? Allah buat untuk diri kamu. Fatuhajiru fiha. Susah sangat ke kamu nak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Malaikat jawab macam ni dah. Tak payah cakap banyaklah, kata malaikat. Faulaika ma'wahum jahannam. Bagi orang ni Allah telah sediakan tempat dia dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan untuknya. Ni nak sebut menyesal. Penyesalan masuk dalam kubur, kelompok yang pertama yang menyesal. Kelompok yang kedua yang menyesal, apa dia? Kelompok di kalangan yang masuk dalam kubur menyesal juga. Orang yang terang-terangan lawan perintah Allah. Lawan perintah Allah ni, yang dia orang Islam. Ni kelompok yang kedua. Falamma nasu ma zukiru bi. Allah sebut, ada di kalangan kamu ni orang yang kalau kita sebut pada dia buat terti je, tak nak dengar je perintah Allah. Dia buat lupa je perintah Allah. Tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat. Lawan Allah ni, terang-terangan lawan Allah. Allah sebut orang macam ni kadang-kadang kita tegur dia. Kita tegur dia, kamu ni minum arak ni, kamu tak takut ke? Dia kata, peduli apa engkau dengan aku? Aku minum arak tak mabuk-mabuk pun, dia sebut. Ada orang kita ni kan yang berani terang-terangan, tinggal solat terang-terangan, yang buka aurat terang-terangan. Allah sebut orang ni, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Berhati-hati kalian semua. Kalau ada di kalangan kita dia buat maksiat, tak ada ujian-ujian yang kena. Kita pelik. Orang ni kan, kadang-kadang ada orang yang hidup dia dengan maksiat tu, hidup dia berterusan dengan maksiat. Kita kata kenapa dia tak kena bala? Kita heran. Kita ni semayang ada ujian, kita ni puasa tutup aurat ada ujian. Orang yang buat maksiat tu tak ada je, elok je, tak puasa, gemuk-gemuk je dia, kita sebut. Dia dalam keadaan yang dia ni tak tutup aurat, jumpa jodoh, ramai pula jumpa jodoh. Kita yang tutup aurat, susahnya nak jumpa jodoh. Kita sebut demikian. Pelik kita, kenapa lah orang macam ni senang-senang je hidup? Tak, Allah istidrajkan dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu maksiat dalam hidup dia. Dia nak buat apa dia buat. Sampai bila dia seronok ni, suka dengan maksiat, hatta iza farihu bima utu, sehingga kemuncak keseronokan dalam hidup dia. Seronok sungguh buat maksiat, tak keluar zakat, tak ada apa-apa, hidup dia berzina, tak kena penyakit sifilis dan sebagainya, tak ada pada diri dia. Allah kata sengaja aku buat demikian. Umur pula jadi panjang dengan maksiat dia. Kita ni yang kita buat amal ibadah, solat, zakat, macam-macam gaya kita ni, semput memanjang umur kita. Umur kita ni kejap-kejap ada asma, kejap-kejap ada kencing manis, kejap-kejap ada darah tinggi. Allah jadikan demikian. Orang yang buat maksiat ni segar-segar lah kita sebut, tak ada pun penyakit dalam hidup dia. Tak, Allah sebut sengaja aku buat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sengaja aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat ni. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu, sehingga dia rasa seronok sungguh dengan maksiat yang dia buat. Akhaznahum baghtatan, kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, di waktu itu dia masuk dalam kubur tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan jangan Tuan-tuan jangan mati macam ni tuan-tuan. Jangan mati penuh mulut ni berbuih dengan arak, jangan.
Jangan mati dalam keadaan kita buat maksiat. Jangan mati dalam keadaan kita sedang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Masuk dalam kubur ni menyesal. Menyesal kali yang kedua, menyesal dalam kubur. Ini penyesalan kali yang kedua. Nak sebut, ada lagi orang masuk dalam kubur menyesal. Siapa? Yang masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur tiba-tiba menyesal. Allah sebut dalam kelompok yang tiga. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Ni dalam surah Al-Kahfi Allah cerita. Kelompok yang ketiga ni masuk menyesal dalam kubur ni siapa? Bila masuk saja dalam kubur, tengok kanan, tengok kiri, kosong amalan. Tak ada amalan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Jangan kita masuk dalam kubur, tak ada amalan. Kosong amalan. Ramai di kalangan kita ni masuk kubur kosong amalan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kenapa kosong? Nak buat macam mana tuan-tuan? Bila masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, tak ada. Sembahyang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, tak ada benda. Kosong terus. Kenapa kosong? Allah sebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca dia biarkan perjalanan hidup dia dalam keadaan sesat sepanjang hidup di atas dunia. Kita tanya, sesat lagi ke ustaz? Hidup atas dunia ni sesat. Ramai orang kita sesat tuan-tuan. Kalau tak sesat, kenapa Allah suruh kita baca doa? Setiap kali mana kita solat, setiap kali mana solat dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. 17 kali sehari sebut. Setiap kali mana kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu, mengalir air mata kita. Ya Allah, janganlah aku tersesat ya Allah. Sampai peringkat Allah sebut, sampai jangan kamu termasuk di kalangan al-maghdubi alaihim. Kamu jangan masuk di kalangan ad-dallin. Jangan kamu masuk kelompok ini. Kenapa sesat ke mana? Kita tanya, sesat ke mana? Saya nak sebut hujung nanti. Nak gambarkan dalam hidup ini kita ni sesat tak sesat ni. Bayangkan kita ni turun daripada kapal terbang. Tuan-tuan turun kapal terbang. Tiba-tiba kita turun kapal terbang, beg duit kita tak ada, handphone kita tak ada, kemudian pasport kita pun tak ada. Tak ada apa-apa. Datang-datang luggage pula penuh dengan dadah luggage kita. Kita nak buat macam mana? Di sebuah negara yang kita tak pernah pergi. Turun-turun dekat Korea Utara senang kita ni. Turun dekat Korea Utara, kita ni pula negara kita sedang berkelahi, tak habis lagi. Tiba-tiba turun-turun kapal terbang, beg duit tak ada, pasport tak ada, segala benda tak ada, handphone pun tak ada, apa pun tak ada. Ni bukan turun kat Korea ni, turun ke barzah. Bila turun dalam kubur, Allah tak ada kita sebut. Tak ada. Puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Kenapa tak ada? Allah sebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Waktu mana kamu hidup tu, kamu biarkan diri kamu sesat sepanjang hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum, mereka sangka di kalangan amalan yang mereka buat tu yuhsinuna sun'a, elok sangat amalan yang mereka buat. Tapi Allah kata apa dia? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang ni punca dia sesat kerana dia tak percaya pada ayat-ayat Allah. Yang kedua, dia tak percaya yang dia ni akan berjumpa di depan Allah. Tak yakin dalam hidup dia. Fahabitat a'maluhum, hancur lebur amalan-amalan dia. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tak ambil kira langsung amalan dia bila nak ditimbang amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Ini penyesalan yang kedua. Jangan kita masuk kelompok ini. Penyesalan ketiga kita dalam hidup ni, penyesalan bila bangun di padang mahsyar nanti. Ni kebanyakan manusia akan menyesal. Satu Allah Subhanahu wa taala sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kamu tengok yang akan datang dalam hidup kamu. Kamu tengok bila kamu akan menyesal. Bila bangun di padang mahsyar. Bangun di padang mahsyar ni,
kita bangun di seksyen 21 ni, katakanlah kubur kita di seksyen 21 ni, bangun-bangun, kita mula Allah tunjuk amalan. Waktu mana Allah tunjuk, Allah Subhanahu wa taala sebut, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika mana Allah mula memperlihatkan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah, orang yang buat benda dosa, waktu mana dia hidup di atas dunia, dia nampak dengan mata kepala dia sendiri pada mahsyar Allah. Bila nampak saja, nakisu ru'usihim, tunduk kepala masing-masing. Masing-masing tunduk, Allah, aku. Dalam keadaan timbul penyesalan tu, nakisu ru'usihim inda rabbihim, di sisi Allah. Nak sebutnya, kepala dia tu habis dah perasaan, tak ada benda dah. Rasulullah kata, malu tak malu ni, muka kita ni, manusia segan tak segan dengan Allah, bila bangun ni pada mahsyar dengan dosa yang banyak yang dibawa tu, sehingga kan muka dia sama dengan telapak kaki, sama tunduk. Kita ni atas dunia ni kan, kalau ada orang yang didakwa di mahkamah, ambil kertas surat khabar, tutup kertas surat khabar, kadang-kadang pakai helmet, kadang-kadang pakai topi, tutup muka, pergi ke mahkamah dunia, ambil baju tutup, mahkamah dunia, kita rasa segan malu, konon-kononnya demikian. Di akhirat tak ada baju, tak ada kain, bangun di pada mahsyar, tunduk kepala tu. Bila tunduk kepala tu, masing-masing sebut apa dia? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah ya Allah. Bila sebut dengar juga pekik manusia dalam neraka Allah. Farji'na, ya Allah, tolong balik semula kami ke dunia ya Allah. Balik semula kami ke dunia ya Allah. Kenapa? Na'mal salihah, kami nak buat balik dah amal soleh. Inna muqinun, kami dah mula yakin dah sekarang ni ya Allah. Baru yakin di pada mahsyar Allah, tak ada manfaat langsung. Ni kali yang 3 penyesalan. Kali yang keempat menyesal bila dihumban ke dalam neraka Allah. Bila dihumban ke dalam neraka Allah, campak nak jatuh dalam neraka Allah tu beribu-ribu tahun, dalam keadaan jatuh dalam asap yang bau busuk lagi, dicampak, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila dicampak dalam neraka tu, bunyi api neraka tu marah, bunyi rak. Nak mamah manusia ni dalam keadaan yang bunyi tu, neraka tu pula syahiqan wa hiya tafur, takadu tamayyazu minal ghais. Neraka tu menggelegak tu sampai peringkat macam nak pecah neraka tersebut. Nak pecah neraka, nak bakar seorang je, nak bakar ni, ya nak bakar ni. Waktu mana nak pecah neraka tu, takadu tamayyazu minal ghais, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum, datang malaikat tanya dia, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Penjaga neraka tu tanya, atas dunia dahulu tak ada orang yang mengajar ke? Tak ada orang buat kuliah ke? Tak ada orang, kamu tak pernah dengar khutbah ke? Kamu tak pernah ke dengar benda-benda cerita tentang pada mahsyar Allah? Alam ya'tikum nazir. Dia jawab apa dia? Qalu bala, ada dia sebut, ada malaikat. Fakazzabna, tapi kami tak percaya. Menyesal. Waktu tu baru timbul penyesalan. Kali yang keempat, kali yang kelima, menyesal kali yang kelima dalam Al-Quran Karim sebut, bila dah berada dalam neraka. Dah dalam neraka tu kali yang kelima menyesal. Ni manusia ni, kebanyakan manusia demikian. Bila dalam neraka, dia sebut, ya Allah, yauma taqallabu wujuhuhum finnar, ketika mana Allah balik bolakkan muka manusia dalam neraka ni, yauma taqallabu wujuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Alangkah bagusnya kami kalau sekiranya kami di atas dunia dahulu, kami ikut je benda yang diajar oleh Allah dan juga Rasul dahulu. Lalu dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Orang dalam neraka ni sebut, ya Allah, kamu tahu tak sebab apa kami masuk neraka ni? Dia tanya Allah, Rabbana inna ata'na sadatana, kami masuk neraka ni punca kami ikut pemimpin-pemimpin kami, ketua-ketua kami. Ata'na sadatana wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar di kalangan kami.
fa'adalluna sabila. Sayangnya pembesar-pembesar kami dan pemimpin kami itu menyesatkan hidup kami. Ini di antara benda yang menyesatkan hidup. Lalu dia kata apa dia? Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, tolong gandakan 2 kali ganda azab pada pemimpin-pemimpin kami tersebut. Wal anhum, laknatlah mereka laknan kabira, sebesar-besar laknat. Ya Allah, sediakan untuk mereka ya Allah. Tapi dia sebut ni dia dalam neraka dah. Dia pun dalam neraka dah. Nak gambarkan penyesalan yang tak ada manfaat. Kenapa jadi demikian? Kerana kita tak buat persiapan di dunia ini. Bersiap untuk apa, tuan-tuan? Tuan-tuan akan tanya pada saya, Ustaz, nak bersiap apa dalam hidup Ustaz? Nak suruh kita menghadap depan Allah. Saya nak suruh ada 2-3 benda yang kena bersiap. Yang pertama, persiapkan diri kita ni mengukuhkan keyakinan dalam kehidupan kita. Mengukuhkan keyakinan. Keyakinan terhadap Islam. Yang ni benda yang pertama. Dalam hidup ni sentiasa mengukuhkan keyakinan. Yakin yang kita ni akan menghadap depan Allah. Biar timbul, dia ada tanda-tanda orang yakin. Tanda yakin bila? Sembahyang kita jadi khusyuk. Ni orang yang yakin. Bila kita baca Quran, mula kita boleh menitis air mata. Ni tanda kita yakin. Bila kita yakin, kita rasa lazat dalam ibadah. Rasa lazat. Lagi kita berusia, lagi kita rasa nikmat dalam beribadah. Ini tanda keyakinan. Yakin dengan Islam. Kita tanya, tak yakin ke orang kita dengan Islam Ustaz? Ramai orang kita tak yakin pun tuan-tuan. Kita tak yakin dengan Islam kan? Yang terbaru, cuba tengok dalam kes yang terbaru, bila mahkamah rayuan memutuskan supaya bahawa anak angkat boleh dibankan pada ayah angkat. Itu di antara simbol ketidakyakinan terhadap Islam. Bila ditanya, mahkamah buat penjelasan, kenapa kesian pada anak yang kecil ini, yang membesar ini, psikologi dia mesti dijaga. Kita mesti tipu dia supaya dia bagi tahu pada dia yang kita ni ayah angkat ni ayah yang sebenar, bukan ayah angkat saja. Ini teknik yang dilakukan oleh mahkamah rayuan itu. Yang ni yang diputuskan. Tak yakin orang kita dengan Islam. Kat mana kita tak yakin dengan Islam? Dalam ekonomi, orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Dalam hidup kita kan, mana orang kita yakin dengan ekonomi Islam? Bila orang kita tanya, orang kita contoh yang mudah, pergi ke bank. Bank tanya, Pakcik nak buat loan ni cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Padahal jelas-jelas cara Islam tu untung. Tapi dia tanya lagi, bila dia jelas, kalau begitu saya tolaklah cara Islam, saya ambil cara konvensional. Habis dia tak yakin dengan Islam. Tuan-tuan, kalau tak yakin dengan Islam ni, terganggu kat mana? Dekat nak mati. Dekat nak mati tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Di kalangan sahabat-sahabat, saya baca dalam kitab, saya diajar oleh guru saya, dia cerita tentang mengenai bagaimana ada seorang hamba Allah yang dia dekat nak meninggal dunia, dia nazak, tiba-tiba diajar pada dia untuk mengucap. Dia tak boleh mengucap. Bila tak boleh mengucap, tanya pada dia, kenapa kamu tak boleh mengucap? Mengucap ni kan mudah kan? Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tak boleh nak mengucap. Dekat nak meninggal dunia tu tak boleh mengucap. Dia jawab, punca dia kata, aku pernah duduk dengan satu kelompok yang hina Sayyidina Abu Bakar dan hina Sayyidina Umar, yang menyebabkan aku tak boleh mengucap sekarang. Hina para sahabat dia, tak boleh mengucap. Bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan ni datang ganggu kita ni, ganggu ya, goncangkan keyakinan lah. Goncangkan keyakinan. Datang sebelah kanan kita ni, menyamar menjadi arwah ayah kita. Rasulullah sebut ni, hadis Barra' bin Azib, hadis yang panjang, yang cerita Rasulullah kata, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia akan sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam ya, mati dalam Yahudi. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak suruh selamat, kamu mati dalam Yahudi. Saat tu saat genting. Kita dekat nak meninggal dunia ni, kita ni teragak-agak mati ke tak mati. Syaitan kata tak mati, tak mati. Syaitan ni pujuk. Bila roh kita ni tarik hujung kaki, tarik hujung kaki, kita teragak-agak mati ke tak mati, mati ke tak mati.
tarik lagi sampai ke lutut. Syaitan kesut, jangan bimbang bro, tak mati bro, relax sis, relax. Tak mati ni, roh ni turun, tarik lagi daripada lutut, tarik lagi sampai ke pinggang. Kita dah rasa dah sejuk di pusat kita, dah rasa dah mendadak turun ke bawah, sejuk ni turun ke bawah. Syaitan pujuk lagi, jangan mengucap. Dia nyamar menjadi arwah ibu kita pula. Wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Kalau kamu mati juga, mati dalam Kristian. Tengok ni, ibu ni buah dada ni yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah kamu dalam Kristian. Jangan mati dalam Islam, kerana ibu mati dalam Kristian, disebut demikian. Kita teragak-agak lagi, syaitan tengah pujuk dalam kabut. Rasulullah kata, tak pernah kamu akan rasa saat yang lebih kelam kabut daripada saat huru-haranya saat sakaratul maut yang berlaku pada diri kamu. Kelam kabut ni tak pernah kita rasa. Kalau kita antara mati dengan tidak, kita yakin mati ke tak mati ni, mati ke tak mati ni, naik lagi kelam kabutnya saat demikian, naik sampai di halqum. Bila sampai di halqum ni baru perasan mati. Bila perasan mati tu, mulut sebut terus, ini tu betul an, ya Allah aku taubat sekarang, ya Allah aku taubat sekarang, ya Allah. Bila sebut taubat ni, Allah jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tak ada dah taubat, masa ni baru nak taubat. Bila roh sampai di halqum, malaikat mula datang, malaikat tanya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Malaikat tanya terus, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu ni? Kamu rasa tadi macam nak turun tadi, siapa yang boleh pulangkan balik? Wal taffatis saqu bis saq, mata dia terbeliak. Allah sebut mata tu terbeliak. Wa dhanna annahu al-firaq, dia rasa habis dah, rasa berpisah dah tu badan. Wa dhanna annahu al-firaq. Di saat tersebut syaitan ni pujuk, jangan mati dalam Islam, tak boleh nak mengucap. Sambung sikit lagi tuan-tuan, sebab kita baru lepas azan ni, sekejap lagi kita semayang lah, insyaAllah. Oleh mana sekalipun nak sebutnya, saya sebut tadi tentang mengenai yang pertama, kita tolong betulkan yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan ni, kita sebelum daripada kita menghadap depan Allah, biar tak keyakinan hanyalah hidup ini dengan Islam. Hidup ni kita tak boleh terima selain daripada Islam. Dalam politik, kena terima politik Islam. Dalam sosial Islam. Dalam pendidikan Islam. Dalam apa sahaja pun hidup kita, kalau kita nak menghadap supaya kita tak menyesal depan Allah nanti, hanya kita terima Islam. Selain daripada Islam, kita akan menyesal. Bila kita nak meninggal dunia, syaitan pujuk kita ni, dia goncangkan jangan kita mengucap. Dan memang tak boleh mengucap. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah cerita tentang mengenai susahnya nak mengucap. Bila kita dekat nak menghadap depan Allah ini, kerana apa dia? Sangkutnya dengan keyakinan tadi. Sebut la ilaha illallah ni mudah. Sekarang ni mudah. Tapi dekat nak meninggal dunia, daripada 10,000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Jawabnya kerana kita tak yakin dengan Islam. Keyakinan kita dalam bidang pendidikan, orang kita tak yakin dengan Islam. Ramai mana di kalangan kita tanyakan, kita buat contoh, tak hantar anak menghafal Quran, kita buat contoh, dia tanya balik, ada masa depan ke menghafal Quran? Orang kita tanya, padahal dia lebih yakin belajar sekular. Saya lebih yakin belajar sekular dibandingkan dengan belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah. Padahal yang belajar sekular ni tak guna pun bila dia habis belajar nanti. Kita belajar benda yang kita belajar ni, banyak benda yang kita tak guna pun lepas pada kita habis nanti. Habis belajar, kita hantar anak-anak kita belajar. Saya dulu pernah belajar sejarah, misal contoh, belajar tentang Parameswara. Sekarang saya guna Parameswara? Tak guna pun. Tak guna pun dalam hidup. Ya, dia jadi ilmu, tapi bukan ilmu keutamaan. Tapi yang kita perlu kita guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran dan hadis Rasulullah kita tak ajar? Kerana kita tak yakin.
Orang kita tak yakin dengan masa depan terhadap hidup ini dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan kita nafi dan nafi. Ramai mana anak-anak kita sekarang tak boleh baca Quran. Ramai mana di kalangan keluarga kita ni tak, bila kita mati dia tak boleh mandikan jenazah kita. Bila kita menghadap depan Allah, dia tak boleh nak solat jenazah kita. Ramai di kalangan kita tak boleh. Akhirnya dia swasta je jenazah kita. Ramai mana orang kena swasta jenazah. Pergi ke masjid, bagi tahu pada masjid, tolong mandikan ayah saya boleh tak ustaz? Tolong kapankan ayah saya. Berapa package? Berapa kena bayar? Saya bayar semua. Kenapa anak-anak tak boleh mandikan jenazah ayah? Kenapa anak-anak tak boleh mandikan jenazah ibu? Kenapa kita tak boleh nak siapkan saat yang paling terakhir dalam hidup untuk dia menghadap depan Allah? Kenapa tak boleh? Jawabnya kerana kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin dalam hidup kita. Satu, mengembalikan keyakinan ini penting. Macam mana kita nak suruh mengembalikan balik? Ada beberapa cara. Antaranya duduk dalam majlis ilmu. Antaranya rapatkan kita dengan para alim ulama. Ni nak suruh mengembalikan balik keyakinan terhadap Islam. Mulakan kita buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh kita ni bersiap untuk kita menghadap, supaya kita ni dalam keadaan tak menyesal. Bila kita lepas pada bulan Ramadan, bila kita lepas daripada saat-saat yang banyak amal ibadah, jangan kita terhenti daripada kita meneruskan amal-amal ibadah kita dalam hidup kita. Nak suruh timbul keyakinan yang pertama. Yang kedua, anak sebut keyakinan ni susah tuan-tuan. Anak sebut sikit lagi. Di alam impian ni, anak nak betul terang dengan tuan-tuan, syaitan alam impian ni dia tak sebut matilah dalam Yahudi, dia tak sebut. Syaitan di alam impian ni dia tak sebut matilah dalam Kristian. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, syaitan di alam impian ni dia kata apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Kamu matilah dalam Islam sekular. Kamu matilah dalam Islam demokrat. Kamu matilah dalam Islam sosialis. Oh, yang ni pening kepala kita. Ramai mana orang kita terjerumus dan terperangkap dalam keadaan yang sedemikian rupa. Yang pertama. Yang kedua, tolong betulkan ibadah. Ni persiapan kita. Kalau ditanya pada saya, lagi kita berusia, lagi betulkan ibadah. Ibadah kita ni biar jadi sempurna. Ibadah apa? Solat. Solat kena jaga betul-betul. Ibu-ibu dan ayah-ayah, tolong jaga solat kalian. Solat kita ni jangan sambil lewa, jangan. Lagi kita lama solat, lagi bagus solat kita, lagi khusyuk solat kita. Biar kita berebut saf yang pertama. Saya harap sangat di kalangan kita ayah-ayah, ibu-ibu berebut saf yang pertama ni. Saf yang pertama sebelah ibu, saf yang pertama sebelah ayah ini sendiri. Berebut di kalangan kita. Menandakan apa? Menandakan orang yang berada saf yang pertama, dia sedang bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Bila kita semakin kita berada saf yang pertama, semakin kita yakin, maknanya kita nak jadi yang terbaik dalam hidup. Ini tanda-tanda yang kita sedang lakukan dalam hidup kita. Jaga solat biar jadi semakin khusyuk dan semakin khusyuk. Cuba perhati pada kita tak lagi lama kita ibadah, lagi khayal kita solat. Kenapa kita tak jadi khusyuk dalam solat kita? Semayang ni, bila kita semayang, Allahu Akbar, mula Allahu Akbar tu, masuk Tesco keluar Tesco, masuk Giant keluar Giant. Kenapa kita raung jam-jam? Solat kita ni entah apa-apa solat kita. Kenapa kita tak rasa nikmat dalam solat? Jawabnya di kalangan kita, bila kita ni semakin berusia, semakin menyintai dunia. Kita semakin membesarkan dunia. Bila kita membesarkan dunia dalam dada kita, lagilah susah kita untuk kita nak pergi ke akhirat Allah. Belajarlah untuk meninggalkan sedikit demi sedikit dunia ini. Datang majlis ilmu, duduk. Siapa yang berusia 40 tahun ke atas, jangan tertinggal majlis ilmu. Datang majlis ilmu, duduk je dalam majlis ilmu. Orang yang berusia 60 tahun ke atas, duduk baca Quran. Dalam hidup dia, duduk baca Quran. Baca Quran ni, sampai Al-Quran ni menjadi irtijalan, menjadikan lidah dia tu rasa nikmat dengan baca Quran. Hidup kita ni, siapa yang usia 60 tahun ke atas, jadikan diri dia boleh khatam Quran 3 hari sekali Quran. Ni nak suruh kita jadi demikian. Umur kita 60 tahun, kita tak ada dah benda yang lain.
Jangan kita habiskan masa kita depan Facebook. Jangan habiskan masa kita depan WhatsApp. Jangan banyakkan masa kita ni kita terbuang begitu. Kerana apa dia? Kerana bila kita hidup dengan suasana itu, menyebabkan diri kita ni terperangkap dengan dunia. Terperangkap dengan dunia ni bahaya. Mati dalam keadaan perangkap. Macam kita tengok yang diperangkap ramai mana orang yang masuk dalam jerat-jerat, masuk dalam jerat. Sang kancil cuba tengok beruk yang kera yang diperangkap oleh orang Afrika tu kan. Dia perangkap macam mana? Dia perangkap dengan kacang je, letak dalam tanah. Letak dalam tanah, kemudian kera tu hulurkan tangan dia, pegang pada tanah, pada kacang tersebut. Dia tak lepas yang disebut dengan kacang ni. Kemudian tanah tersebut tak besar sangat, tak boleh lepas perangkap gelungan ini. Dia pegang, dia tak lepas. Bila dia tak lepas, orang datang tangkap dia. Tangkap beruk kera begitu saja. Demikianlah dengan orang yang terperangkap dengan dunia. Terperangkap dengan dunia, tak lepas. Pegang dengan dunia. Bila pegang dunia, sampai peringkat tahu-tahu ajal, mati. Allahu Akbar, kesian kita tengok. Tuan-tuan jangan nampak bila orang meninggal dunia terbaring tu tak ada apa-apa di sebalik terbaring tadi. Bila kita hantar ke kuburan, di kubur seksyen 21 tu kosong je, ataupun ada batu nisan saja, dalam tu penuh dengan kegemparan dan ketakutan. Jangan kita nampak bahawa bila kita hantar jenazah ni macam kita hantar orang musafir. Rasulullah pesan pada kita, ayuhan nas ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Manusia, kamu ingat ke setiap kali mana kamu hidup ni, kematian tak tertulis pada kamu. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Seolah-olah kami tak wajib untuk mematikan kamu. Wa ka'annal ladzi nusayyi'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Tiap kali mana kamu hantar orang yang mati, macam kamu hantar orang musafir je pada diri kamu. Nubawi'uhum ajdasuhum, kamu tinggalkan jasad-jasad mereka dalam peninggalan kubur itu, kemudian kamu pulang. Wa naqulu mirasihim, kamu makan segala peninggalan mereka. Ka'anna mukhalladuna ba'dahum, seolah-olah kamu kekal lepas pada kematian mereka sebut. Wa nasina kulla wa'izah, kamu rasa aman daripada kemarahan Allah. Wa aminna kulla ja'iha, kamu rasa tenang dalam hidup kamu daripada kamu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kamu terperangkap. Yang kedua ni, kita terperangkap dalam ibadah. Ramai orang kita ni tak menambah pun ibadah. Baca Quran dia tak boleh. Orang kita ni kan, hafalan Quran pun tak menambah. Kita kan patut-patutnya tambahlah menghafal ni. Kita tak. Orang kita ayat sama je kita hafal. Inna a'tayna inna anzalna. Kalau semayang dengan orang rumah sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna ni. Ni inna anzalna ni. Kita pun sebut inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Kita tak menambah dalam hidup kita. Maknanya ibadah kita ni, biar kita ni ibadah kita ni biar lagi sempurna. Dua. Yang ketiga, tolong jaga pada kita akhlak. Akhlak tolong jaga. Sebelum kita menghadap depan Allah, jagalah akhlak kalian. Jaga tingkah laku kita, tutur bicara kita, bahasa-bahasa yang keluar daripada mulut kita. Minta maaf nak sebut ayah-ayah dan ibu-ibu, jagalah mulut-mulut kalian. Bahasa yang kita keluar daripada bibir kita ini, ramai orang kita tak terjaga. Kasar bahasanya, suka menyumpah seranah orang lain. Yang disumpah seranah tu anak menantu dia je, yang disumpah seranah tu pasangan hidup dia je, padahal dia tak jaga mulut. Tolong jangan banyak kita tak jaga mulut ini. Lagi kita berusia, lagi bercakap tentang akhirat. Macam manalah kita dalam kubur nanti, duduk dengan pasangan hidup kita. Bila saya mati nanti, jangan lupa baca doa untuk saya, kita sebut. Kita cerita dengan pasangan hidup kita ni, cerita tentang ni, bagaimana kita lepas dalam kubur nanti. Jangan lagi banyak bercakap tentang urusan-urusan hidup tentang dunia ini. Kerana dunia ini sudah berlalu dalam hidup kalian. Hidup kita ni dah tak ada dah. Kalau kita pakai semak-semak pun memang tak semak dah daripada. Kita akan jadi demikian. Kita pakai cantik-cantik kain
tudung lawa-lawa macam model-model pun tak jadi model lah kita. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita, dah-dahlah tentang dunia itu. Banyakkan pada kita untuk kita bersiap untuk akhirat. Orang yang tua, tolong jaga mulut. Orang muda, tolong jaga tulisan-tulisan. Jangan biarkan tulisan kalian mencaci maki para alim ulama. Jangan hidup dalam keadaan menulis menceritakan hal-hal rumah tangga kalian. Cerita tentang keaiban diri peribadi kalian. Tak ada manfaat langsung. Jangan tulis dalam Facebook kita, dalam Twitter kita, satu tulisan yang menyebabkan penyesalan yang tak sudah kita dalam kubur nanti. Tulislah tulisan-tulisan yang membawa kebaikan lepas pada kita menghadap depan Allah nanti. Hantar WhatsApp, ingatkan sesama kita. Dah Sarawak ke belum hari ini? Cerita pada sahabat-sahabat kita ni bagaimana kita kalau sekiranya kita dihadapkan di hadapan Allah. Jangan banyakkan kita ni tulis tulisan-tulisan yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan timbul penyesalan dalam hidup. 3. Yang keempat, saya nak pesan pada di kalangan saya dan juga pada tuan-tuan sekalian, lepas pada Ramadan ini jangan tinggal masjid. Hidup ini berterusan dengan masjid. Jadikan masjid ini sumber tempat yang kita dapatkan ilmu, belajar dan belajar. Masjid ini jadikan rumah utama kita dibandingkan dengan rumah kita. Dalam hidup kita ni berebut jaga solat berjemaah di antaranya di kalangan kita, dengan tujuan bila kita boleh jaga perkara demikian, kita akan menyelamatkan diri kita. Dan yang kelima, dalam hidup ini jangan tinggal daripada berterusan berdoa dan berdoa meminta kepada Allah agar syurga itu kita pemiliknya. Yang ni jangan berhenti, mintalah dengan Allah. Duduk angkat tangan, bagi tahu kepada Allah, ya Allah, dosa aku ni banyak ya Allah, tapi aku nak syurga kamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan dalam kehidupan kami untuk mentaati perintah kamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang saleh ya Allah. Jadikanlah keteguhan jiwa kami menghadapi ujian-ujian perjalanan hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pertengkaran dan permusuhan yang tidak membawa keuntungan dalam agama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon keizinan pada kamu ya Allah agar kamu mengizinkan bibir ini menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami ya Allah dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami mula disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Di saat mana kami berada di barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami di Illiyin ya Allah. Ketemukan dengan arwah-arwah yang meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat-saat sebegini ya Allah, kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami membesar bersama dengannya ya Allah.
Rindu kami di atas dukungannya ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Rindu ya Allah saat senda guraunya itu ya Allah. Tapi sayangnya ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ia terbujur kaku di kuburan sana ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Bantulah arwah ayah kami itu ya Allah. Bantulah arwah ayah kami itu ya Allah. Bantulah arwah-arwah yang meninggal dunia itu ya Allah, di kalangan kami yang kami mencintai dan menyayanginya ya Allah. Kami mengetahui mereka membawa dosa-dosa yang banyak ya Allah. Jadikanlah doa ini di antara doa yang menghapus dosa-dosa itu ya Allah. Menjadikan doa ini doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Tatkala mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Bersama pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, seketika dahulu kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu ya Allah di saat mana kemarahan kami ya Allah terhadap ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami seringkali mencium pipi kanan dan pipi kiri kami ini ya Allah. Di saat mana kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Di saat mana kami belajar ya Allah, ibu kami sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Berdoa agar kami dilapangkan dada kami ya Allah, dijadikan kami hamba kamu yang berjaya ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah ya Allah, sedang hatinya ya Allah dalam merasakan kehilangan kami dalam kekeluargaannya ya Allah. Di saat mana kami bergembira dalam keluarga kami ya Allah, ibu kami diam saja di kampung sana ya Allah, menadah tangan berdoa agar kebahagiaan itu milik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali pada kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan berhenti daripada berdoa dan berdoa pada kamu ya Allah, sehinggalah nama kami terpampang indah di pintu-pintu syurga ya Allah, untuk melayakkan kami ke syurga kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.